Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Yang dikasihi jawatan kuasa masjid, ashabul fadilah, tutuk guru, tutuk imam, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pada hari ini kita bincang berkenaan dengan syarat-syarat hadanah. Untuk mendapatkan hak penjagaan hadanah, syarat-syarat berikut hendaklah dipenuhi. Maknanya, kalau seorang ibu mahu menjaga anaknya selepas berlaku perpisahan dengan suaminya, maka mesti dia mempunyai beberapa hak, beberapa syarat. Syarat yang pertama berakal. Hak hadanah tak diberikan kepada orang gila, sama ada lelaki atau perempuan, sekalipun ia terjadi sekali-sekala. Yang ni kita tak nak, biar dia tak gila. Ini kerana hadanah merupakan hak kekuasaan, sedangkan orang gila bukan daripada golongan orang yang mempunyai wilayah, yang disebabkan tak mampu menjaga dan mengawal, bahkan dirinya sendiri memerlukan penjagaan dan pengawasan orang lain. Kedua, Islam. Jika kanak-kanak tersebut seorang Islam, walaupun pada hukumnya sahaja, iaitu ibu atau bapanya seorang Islam, maka dia mestilah mengikut ibu atau bapanya yang beragama Islam. Oleh itu, orang kafir tidak berhak menjaga kanak-kanak Islam, kerana hadanah merupakan hak kekuasaan wilayah, sedangkan orang kafir tak berkuasa ke atas orang Islam. Hal ini kerana orang kafir mungkin mempengaruhi anak jagaannya dengan pelbagai cara supaya meninggalkan Islam. Walau bagaimanapun, jika kanak-kanak itu seorang kafir, maka dia boleh dipelihara sama ada orang Islam atau orang kafir. Ketiga, infah dan amanah. Infah dan amanah bermaksud penjaga kanak-kanak seorang yang bukan seorang yang fasik. Ini kerana orang yang fasik tak boleh diberi kuasa dan tak boleh diberi kepercayaan untuk menjaga suatu amanah. Oleh itu, penjaga kanak-kanak seharusnya bersifat adil, menjaga maruah diri dan kuat pegangan agamanya. Namun keadilan ini hanya berdasarkan pandangan zahir sahaja. Ia tidak memerlukan saksi dan keterangan kecuali jika kelayakan dan keadilannya dipertikaikan. Ketika itu, hakim hendaklah mensabitkan keadilan tersebut berdasarkan bukti dan keterangan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang ini penting. Yang saya tengok, sebenarnya dengan adanya ifah dan amanah oleh ibu, dia akan mempengaruhi pembesaran anak-anak tersebut. Kalau ibu jenis orang yang sentiasa baik, salihah, taatkan Allah dan Rasulnya, suaminya, maka anak-anak tersebut yang di bawah jagaan akan ikut sama perangai seperti itu. Orang Arab kata, al-ummu madrasatun in a'datta syaban tayyibal a'raki. Ibu adalah sekolah. Kalau kamu nak sediakan kamu sediakan ibu yang baik, kamu asuh latih dia baik, maka sebenarnya kamu sediakan kepada masyarakat dan generasi yang hebat. Itu pentingnya. Kerana ifah ini dia akan belajar. Macam mana Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah, dia bertembung dengan pelanung ataupun perompak padang pasir. Salah seorang tanya, di mana harta kamu ada tak? Dia jawab ada. Berapa dinar? Dia jawab 40 dinar atau dirham. Kat mana kamu sipang? Dia kata bawah ketiak mak dia terjahit. Kenapa kamu cakap jujur, orang lain tak cakap jujur?
Kata dia, ibuku berpesan. Tapi asbab itu menyebabkan ketua perompak itu masuk bertaubat kepada Allah. Dia lama dah duduk buat kerja macam ni, tak pernah temu orang jujur. Lalu ditanya kenapa, kerana ibu dia. Ketua perompak ni kata, kalaulah kerana ibu pun dia boleh takut, aku kepada Allah macam mana? Akhirnya dia bertaubat menjadi orang yang saleh. Maknanya di situ ifah ni baik. Ifah ini baik, dan inilah yang menyebabkan anak-anak tu jadi baik. Amanah. Ibu bapa yang amanah, maka anak-anak juga akan jadi amanah. Dia tak tengok duit pakai nak ambil je. Siapa dia pun tak, dia tak kisah. Yang penting dia amanah, hak dia. Tapi kalau bukan hak dia, dia tak tu. Ini dua perkara macam ni penting. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ibu, ramai orang nak jadi ibu, tetapi kelayakan dari segi sifat, rasa takut kepada Allah, semangat untuk agama, untuk mentaati Allah, yang ini kurang. Bila kurang, kalau ibu tu hanyut, anak dua kali hanyut. Kalau ibu itu tak memberatkan masalah solat, masalah ibadat, maka anak-anak jangan harap dia akan jadi macam tu. Dia tak. Ini kuatnya pengaruh. Sebab itu nak jaga hadanah, kita tengok dia kerja apa, perangai macam mana, akhlak macam mana. Yang ini akan mempengaruhi. Seterusnya, bermukim. Orang yang berhak menjaga kanak-kanak hendaklah bermukim di tempat kanak-kanak tersebut menetap. Orang yang berhak menjaga kanak-kanak hendaklah bermukim di tempat kanak-kanak tersebut menetap. Jika ibu yang menjaga anaknya keluar bermusafir kerana suatu keperluan seperti menunaikan haji, berniaga, melancong dan sebagainya, dan tak mampu membawa anaknya bersama-sama, maka orang yang tinggal di tempat anaknya menetap lebih berhak menjaga anak tersebut sehinggalah dia pulang. Oleh itu, dia hendaklah menyerahkan anak tersebut kepada neneknya semasa ketiadaannya. Jika musafir bermaksud berpindah ke tempat lain tanpa niat untuk kembali, keadaan ini tidak menggugurkan hak penjagaan anak sekiranya jalan yang dilalui dan tempat yang dituju selamat. Oleh begitu juga, jika kedua-dua ibu bapa terpaksa bermusafir kerana suatu keperluan, hak penjagaan anak terus kekal kepada ibu dan musafir itu tidak menghalang hak penjagaan tersebut. Ceritanya, oleh kerana nak jaga hak anak, maka syarat ibu ni ialah yang bersifat bermukim. Maknanya kalau ibu tu kerja stewardess ataupun pramugari, duk musafir seumur 15 hari musafir, 15 hari baru ada, jadi susah. Kasih sayang tu satu hal, tapi masalah beri ataupun arah ataupun ajak ke arah kebaikan tu tak ada dah. Yang ini kalau boleh berilah pada nenek dia ataupun kepada orang yang mungkin boleh tidak bermukim. Tapi kalau umpamanya ibu ni dia duduk di satu tempat, nilai katakan, oleh kerana berlaku apa yang terjadi dalam episod hidup dia, sebagai contoh suaminya mati dan dia pun jadi susah, dan seumpamanya dia rasa dia nak balik ke kampung dia di Yang Kedah, di Sik Kedah tu, atau Kota Tinggi Johor, maka memang dia nak menetap di sana. Dia boleh untuk minta kelepasan untuk bawa anak-anak dia sama pergi sana, sebab di situ maknanya dia nak pindah mukim. Dia nak pindah mukim, ini tak jadi masalah dan ini dibolehkan. Ibu tidak berkahwin lain, hak penjagaan anak gugur jika ibunya berkahwin lain, sekalipun belum disetubuhi oleh suaminya atau suami itu redha anak tersebut tinggal bersama-samanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
anti ahaqqu bihi ma lam tankihi, kamu berhak menjaga anakmu selagi kamu tidak berkahwin. Ibu, dalil akal juga menunjukkan bahawa hak penjagaan anak gugur apabila ibunya berkahwin lain kerana kesibukannya menunaikan hak suami. Dengan ini tiada jaminan bahawa ibu akan terus menjaga dan memberi perhatian kepada anaknya. Risikonya banyak kadang-kadang. Dan kita pun selalu dengar dalam akhbar sampai berlaku penyiksaan pada anak. Kadang-kadang perkara macam ni kena fikir dan perhalusi dengan sebaik-baiknya. Bukan masalah tak boleh nak kahwin, tapi masalahnya macam mana hak anak-anak tersebut wajib dijaga, diutamakan supaya dia tidaklah rasa ni. Bayangkan jenis pula suami pula jenis cerewet yang tak masuk, suami pula jenis kedeku, suami pula jenis tak dapat bagi duit, payah. Jadi akhirnya situ menyebabkan keadaan tidak berapa comel, yang menyebabkan suasana menjadi kurang baik. Walau bagaimanapun terdapat dua keadaan yang dikecualikan, iaitu bapa kepada kanak-kanak itu dan bapa tirinya bersetuju supaya anak itu tinggal bersama-sama ibunya. Keadaan ini mengekalkan hak ibu menjaga anak tersebut dan menggugurkan hak nenek. Jadi bapa baik, soal lain lah. Suami yang baru kepada ibu ialah kaum keluarga anak itu dan termasuk di kalangan mereka yang punya hak penjagaan terhadapnya, sekalipun susu galuh keluarganya jauh. Dalam keadaan ini hak ibu menjaga anaknya tidak gugur jika suami bersetuju menjaganya. Ini kerana suami mempunyai hak penjagaan terhadap anak tersebut. Di samping itu, dia juga mempunyai perasaan kasih sayang yang mendorongnya bekerjasama dengan isteri bagi menjaga dan memberikan perhatian kepada anak tersebut. Kalau suami itu ada kena-mengena waris, contohnya seorang tu kahwin, matilah, tiba-tiba abang kepada bekas suaminya yang mati itu nak kahwin dengan dia, dan jenis pula lebih kurang sama, baik, itu soal lain, itu bolehlah sama. Tidak menghidap penyakit yang berpanjangan dan yang menjejaskan penjagaan. Jika seorang ibu menghidap penyakit yang sukar sembuh, seperti batuk kering, ni cerita dululah, kalau COVID boleh masuk, wallahualam lah, tengok jenis. Lumpuh separuh anggota badan, buta atau pekak, dia tidak berhak menjaga anaknya. Ini kerana keuzuran dirinya menjejaskan penjagaan terhadap anaknya. Saya duk tengok masalah sakit ni ada dua lah. Satu, orang yang sakit tapi dia mempunyai kekayaan dan kemampuan. Dia sakit tapi dia CEO Petronas, dia kaya benar katakan, bank besar-besar dia CEO, dia duit pun beratus ribu sebulan dapat, duit banyak. Tapi walaupun dia dialisis, tapi duit hak tu melalui apa yang dia masuk berdasarkan kepada takaful ataupun insurans kesihatan, dia selesai, tak ada masalah, dan dia boleh jaga gini-gini. Yang itu tak ada masalah. Cuma yang jadi masalahnya sekarang, hak nombor akhir ni, yang menyebabkan ibu gugur juga, jika sekiranya kemampuan ibu tu lemah. Betul, tanggungjawab adalah kepada suami ataupun bekas suami, tapi kita pun kena tahu juga kadang-kadang bekas suami dah orok-orok, lemah juga, tak mampu juga. Bila ini berlaku, menyebabkan suasana jadi tak berapa comel dan tak berapa baik. Dengan sebab itu, kalau boleh nak jaga ni, yang pertama sekali kena tengok kemampuan ibu tu sendiri juga. Ibu ni mampu tak? Kalau ibu mampu keuangan, ini pun masuk. Bukan sekadar tubuh badan saja, ibu ni dia mampu keuangan. Tujuannya apa? Supaya apa-apa barang-barang yang sikit-sikit mudah dibelanjakan, diselesaikan oleh ibu ni, dan tak jadi masalah, tak jadi sukar dalam hidup. Akibat daripada tidak memenuhi syarat penjagaan,
Seseorang yang tak memenuhi satu daripada 6 syarat tersebut, maka hak penjagaannya gugur dan berpindah kepada hak lain mengikut urutan, iaitu nenek, saudara perempuan, ibu saudara sebelah ibu dan seterusnya. Ini akibat daripada tidak memenuhi syarat penjagaan. Bila tak cukup syarat penjagaan, maka kena pindahlah, tak boleh dah gugur kepada orang lain pula. Cara mensabitkan syarat penjagaan yang tidak dipenuhi. Seorang yang tak memenuhi syarat penjagaan dapat disabitkan melalui satu daripada 3 perkara. Pertama, pengakuan penjaga. Jika penjaga kanak-kanak tersebut seperti ibunya mengakui telah berkahwin lain atau menghidapi penyakit yang sukar sembuh, maka hak penjagaannya gugur. Kita tengoklah penjaga tu mengaku sendiri, dia kata dia kahwin lain dah, ataupun dia sakit, ataupun dia tak mampu, ataupun dia pun masuk hospital gila, fahamlah. Bantahan apabila terdapat dakwaan bahawa penjagaan kanak-kanak itu tidak memenuhi syarat penjagaan dan dikemukakan dengan bukti yang kukuh, pada ketika itu hak penjagaannya gugur. Ada dakwaan orang tengok anak-anak tu terbiar je tepi jalan, duk minta sedekah. Jadi benda macam ni tak comel lah. Ibu pula tak kira. Ni pun satu hal. Keputusan hakim, jika hakim meragui tentang syarat-syarat pada kanak-kanak itu dan apabila mensabitkannya berdasarkan penyiasatan, maka hak penjagaan penjaganya adalah gugur. Maknanya penjaga tersebut telah dikatakan oleh hakim, sabit hukumnya awak tak berhak jaga anak awak. Boleh, tak ada masalah, boleh. Apa-apa yang ada di sini ni, yang pertama sekali tuan-tuan, bila kita bincang bab hak hadanah, yang pertama, ramai di kalangan kita dia rasa dia nak anak. Yang pertama sekali, nak tu satu hak, tapi kedekatan anak tu kepada maslahat anak tu. Maslahat yang pertama, maslahat kehidupan, makan, minum, pakai, yuran sekolah, semua sekali tu dapat tak? Ini nombor satu. Maslahat yang kedua, maslahat dari segi agama. Sebab kadang-kadang banyak terabai anak-anak ni, pembesaran dia, tua dia tak sama dengan agama yang dia miliki. Agama dia tu ibarat macam jah 2 je, tapi umur dia tingkatan 2 dah. Agama dia sekadar macam jah 6 je, tapi dia umurnya masuk universiti dah. Jadi tak balance. Bila tak balance ni, ini jadi cacatnya. Malahnya ibadat, semayang pula ni. Ini cabaran kita, tuan-tuan. Cabaran kita bila kita tutup masjid, ramai orang mengeluh kerana tak lagi semayang masjid. Cara mengeluh tu kalau kita tengok, seolah-olah masjid ni tak muat. Tapi bila kita buka saja, walaupun penjarakan sosial, subuh tak penuh, zuhur tak penuh, yang penuh ni Jumaat. Dan nak tarik balik orang supaya cinta kepada masjid ni, payah. Ada dah mindset kata, semayang aku ramai, aku beri orang lain dulu. Rumah dia dekat, dia tak ada kerja belah mana. Tapi dia tidak merasakan satu perkara yang penting. Saya pernah bertemu dengan seorang hamba Allah. Ni cerita dan 2-3 bulan lepas. Masa tu setengah masjid dibuka, setengah belum buka. Ni di wilayah. Sudah semayang, dia datangkan saya seorang pakcik ni, jabat salam. Dia kata, Ustaz, Datuk, saya nak pergi
2-3 buah masjid. Masjid ni tak benar, masjid ni tutup, masjid ni sampailah sini baru saya boleh sembahyang. Barang kehendak, kalau dia nak sungguh dia pergi. Tapi kalau tak, selamba je. Ini masalah. Sebab itu saya kata anak-anak ni kedekatan dia kepada maslahah agama tu kena tengok. Hak jenis semayang, hak jenis ni, kena. Allah sebut wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Mu perintahlah anak-anak keluarga mu tu semayang dan sabar atasnya. Tu semayang. Dan nombor 3 yang juga kena jadi ukuran masalah hadanah ni ialah suasana yang membina akhlak baik, bi'ah salihah. Boleh jadi mak ni suka sangat bawa anak dia duduk di Kuala Lumpur, tapi di rumah yang mana dalam situasi yang masyarakatnya terlalu terdedah kepada perkara yang tak baik. Sedangkan kalau duduk di kampung tu dengan suasana dekat dengan surau, dengan keadaan, dengan suasana agama dan tidak terpengaruh sangat, ini beza. Ini beza. Jadi dengan sebab itu, kalau ibu bapa yang boleh buat macam ni, letak macam ni, anak dia akan jadi okey. Dia terpaksa berpisah sekejap dengan anak dia, tapi mungkin nenek dia boleh jaga ni. Suasana ni penting. Suasana penting. Tuan-tuan tengoklah orang-orang yang berjaya dalam hidup. Bila kita tengok orang-orang yang berjaya dalam hidup, kita akan dapati orang yang berjaya dalam hidup ni keadaannya berbeza. Orang berjaya dalam hidup ni keadaan berbeza. Pertama, dia punya suasana daripada awal lagi tu comel dah. Semangatnya, dengan kesungguhannya, bi'ah dia, environment dia, yang ini dia akan mempengaruhi. Yang ini kalau kita tak tangani, masyarakat kita di zaman kita ni, satu penyakit baru timbul yang sedar tak sedar dah masuk 3-4 tahun dah, nak masuk 5-6 tahun dah pula ni, iaitu penyakit masing-masing cukup dengan ada satu handset, duk tengok dengan pelbagai aplikasi. Nampak okey. Kita kata bagus anak kita tengok. Dia boleh tengok apa saja, tuan-tuan. Nak akses perkara porno pun boleh. Nak akses apa maklumat-maklumat yang tanpa disaring dan tanpa ditapis. Yang jadi masalahnya, anak kita kecil ni daripada awal kecil sampai ketua duk main kartun je. Jadi perangai otak dia kekatunan tu wujud. Boleh tengok, tapi dah kalau main siapa orang panggil addict, dia masalah addict ni yang dianggap sebagai ketagih. Bila kita guna masa kita 3 jam sehari ke atas, itu addict. Sebenarnya tak sihat. Mata tak sihat, otak tak sihat, cara pemikiran tak sihat. Tapi kita kata tak apa. Tak apa, biar kita. Kawan-kawan tak kacau kita. Kita berjemaah tapi berseorangan. Kita berseorangan tetapi berseorangan. Berjemaah ni maksudnya kalau dalam kereta semua, tapi masing-masing dengan handset masing-masing. Tengok, duduk rumah sama tapi masing-masing tak ada. Makan pun jarang dalam satu keluarga. Kalau di rumah boleh makan duduk bersama, jarang. Hak ni nak makan dulu. Dia zaman dulu kan dia ada sistem pakai makan. Yang bolehnya kalau pergi makan kedai, tu samalah. Sebab masing-masing yang lain tak ada. Jadi isu tentang jati diri, tentang maruah, tentang etik, tentang tata susila, yang ni juga kena ambil kira. 3 perkara ni, kalau siapa ada, walaupun berlaku suasana ibu bapa yang tak stabil, anak tetap utuh. Pertama, masalah
pengurusan kehidupan makan, minum, pakai semua sekali selesai. Kedua, agama. Lagi semayang, titik berat seumpamanya. Ketiga, dari segi akhlak dan suasana tu yang mempengaruhi. Yang ini pun penting untuk kita tengok. Maka yang itulah yang berhak kalau kita sebut dalam bab hadanah, yang akan menatijahkan kebaikan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Terlupa tasyahud awal. Jika terlupa membaca tasyahud awal dan terus bangun sampai ke tahap yang membolehkan membaca surah Al-Fatihah, kemudian dia kembali duduk untuk membacanya dengan sengaja serta diketahui perbuatan itu haram, batalah solatnya. Tak bolehlah, sebab dia telah berpindah daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Dari duduk tu dan dia berada dalam rukun qiyam dan baca dah Fatihah dah. Tak bolehlah nak tu. Jadi seolah-olah macam orang pun jadi akan keliru. Jika terlupa membaca kunut dan terus sujud dengan meletakkan semua anggota ke tempat sujud, kemudian dia kembali semula untuk membacanya dengan sengaja serta diketahui haramnya, maka batalah solat. Tak bolehlah. Sebab apa? Telah berpindah daripada rukun masa tu kepada duduk rukun lain, dah sujud dah, sempurna dah sujud. Jadi akan datang orang pandang bahawa ni ekstra rukun. Jadi tak boleh macam tu. Jika kembalinya itu kerana terlupa atau jahil dalam masalah 1 dan 2 di atas, tidaklah batal salat dan sunat sujud sahwi. Tapi kalau jahil, tak belajar, baru teringat, baru bakit balik. Sebab itu kena belajar. Semayang ni kena belajar. Kenapa Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli? Mun solatlah sebagaimana kamu tengok aku solat. Sebagaimana kamu tengok tu, kata ulama, bila kama ra'aitumuni, itu maknanya yaqini. Dan itu juga maknanya ilmu. Itu juga makna makrifah. Sebab itu sahabat-sahabat dia selalu duk sebut kepada generasi selepasnya, inilah cara wuduk Rasulullah. Dia wuduk depan orang, inilah cara semayang Rasulullah. Inilah caranya. Jadi bila sebut caranya begini-begini, orang akan faham. Baik. Jika bangun dia ke tahap yang tidak membolehkannya membaca Fatihah pada masalah terlupa membaca tasyahud awal, sunat dia kembali duduk untuk membacanya, dan sunat sujud sahwi jika hampir bangunnya itu kepada qiyam, dan jika belum sampai ke tahap tersebut tidak disunatkan sujud sahwi kerana perbuatan itu dianggap sedikit. Maknanya contohnya lah, dia tak sujud, dia tak baca tahiyat awal, Allah Akbar, dia terus bangun tak sempat sempurna, baru dia teringat dia tak, dia terus duduk. Itu tak payah sujud sahwi, sebab perbuatan tersebut belum lagi sempurna untuk berpindah kepada qiyam yang kita kata rukun yang lain. Jika turun dia untuk sujud dan belum sempurna menghantar segala anggotanya ke tempat sujud, turun dah nak sujud tapi tak sempurna lagi, tangan tak sentuh lagi kepada tanah ataupun tempat sujud, pada masalah terlupa membaca kunut, sunat dia kembali berdiri untuk membacanya, dan sunat sujud sahwi jika dia turun sampai ke hak untuk rokok, dan jika belum sampai ke tahap tersebut tak disunatkan sujud sahwi kerana dianggap perbuatan itu sedikit. Dia lupa tu tak kat mana? Dia lupa tu sampai kepada dekat nak sujud dah, maka yang tu sunat sujud sahwi. Kalau dia lupa tu baru setakat nak rokok, lepas tu teringat balik, dia pun angkat tangan, itu tak payah. Itulah yang disebut oleh para ulama, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala,
wa kullu nassin aw hamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Yakni tiap-tiap lafaz nas Quran yang amat tinggi atau hadis yang memberi ibham pada kita dalam zahirnya bagi hak Allah Ta'ala, maka dalamnya itu dua mazhab. Maka mazhab khalaf itu katanya engkau takwilkan akan dia dengan takwil yang patut bagi hak Allah Ta'ala, dan kata mazhab salaf engkau tafwidkan akan dia kepada Allah Azza wa Jalla halnya qasak, menyucikan Allah Ta'ala daripada makna yang zahirnya itu mustahil bagi Allah Ta'ala, dan iaitu ittifaq dua mazhab dalam takwilkan yang ijma' serta mensucikan akan Allah Ta'ala Azza wa Jalla pada zahirnya nas, dan ikhtilaf dua mazhab itu dalam takwil yang tafsir seperti firman Allah Ta'ala. Baik, bila kita baca Al-Quran, bila kita baca hadis, kadang-kadang ada ayat-ayat berkenaan dengan Tuhan dan hadis yang menyebabkan kita tidak boleh faham sebagaimana kita faham kepada makhluk. Pada masa itu hendaklah kita tengok macam mana cara. Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai contohnya, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan telah datanglah Tuhan kamu dan malaikat secara bersaf-saf, bersusun-susun, berbaris-baris. Tuhan datang macam mana? Adakah macam kita datang? Jawab dia tak. Sebab Tuhan perbuatan dia kerana zatnya berlainan daripada kita, maka perbuatan dia sudah tentu berlainan daripada kita. Menyamakan perbuatan kita dengan perbuatan Tuhan, tak betul. Jadi dengan sebab itu kita tak boleh nak fikir melalui akal kita saja lalu kita kata tu. Yang ini jadi rosaknya apabila kita nyamakan, sedangkan Tuhan tu walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia ni tak sama sesuatu pun. Tak sama dari segi zatnya, sama juga dengan sifatnya, perbuatannya. Sebab Allah itu kalau kita dengar, bila kita baca, selalu disebut Maha Suci Allah. Bila Maha Suci Allah, maknanya manusia tak mampu nak buat sebagaimana Allah buat. Ada ke dalam dunia zaman Allah baru ni, moden ni, hebat ni, boleh manusia cipta seekor nyamuk? Tak boleh. Cipta nak mati nyamuk ataupun nak bunuh lah, nak ikhtiar itu tu mungkin ada lah, baigong ke riksek ke apa. Nak buat seekor nyamuk tak boleh. Inna Allah la yastahyi an yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak malu untuk buat perumpamaan walaupun dengan seekor nyamuk. Amah kecil ke ataupun besar daripada tu pun dia tak malu. Sebab apa? Sebab manusia tak mampu buat. Ya, bila kita bertemu dengan ayat-ayat ini, ada dua pandangan. Ayat-ayat yang dipanggil sebagai mutasyabihat. Ayat yang pertama dengan menyatakan khalaf, menyatakan kita takwilkan, mana kita cuba maksudkan dengan yang layak bagi Allah, yang patut bagi Allah. Yang kedua dengan tafsir, kita serahkan kepada Allah. Tafwid ini mazhab salafnya, tanpa dibincangkan, pakai serah pada Tuhan. Contohnya ayat yang paling masyhur, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Rahman berada di atas arasy dan beristiwa atas arasy. Nak faham kalimah istawa tu sendiri, berapa ramai pandangan ulama bagi. Ada kata istawa dengan makna istaula, menguasai. Sebagaimana mereka menisbahkan kepada Bishr, qad istawa Bishru 'alal Iraqi min ghairi damin wala muhraki. Bishr telah beristiwa atas Iraq, tak apa tumpah darah, perang tak ada apa. Maksudnya dia telah menguasai kerajaan Iraq. Itu lain, itu istawa juga. Istawa dengan mana ista'la, tinggi.
irtafa, tinggi, istawa. Jadi bila Allah sebut ni, maka di situ nak fikir-fikir, maka benarlah kata Imam Malik rahimahullah, al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Mudah dia sebut. Imam Malik ni zaman kira salaf lah zaman dulu. Ni orang otak jauh lebih pada kita lah, cerdik. Dia punya pandangan, dia kata istiwa ini benda yang maklum. Maklum bila sebut istiwa, istiwa lah setakat tu. Nak tahu bagaimana ini majhul, bukan kerja kita. Bukan kerja kita. Dapatan ilmu manusia yang terhad terbatas ni, oh lain tuan-tuan. Beriman dengannya kerana nas Quran adalah wajib. Tapi duk sibuk nak tanya han ni ini bid'ah. Dalam riwayat sebut, dia tengok orang tu, dia kata ma araka illa rajula su, aku tak tengok kau melainkan lelaki yang jahat. Keluar, dia halau. Jadi sebaik-baik tuan-tuan, dalam masalah ini, kalau kita patut takwil lah. Kalau kita rasa cara macam yang khalaq, yang salaf kata, kita serah pada Tuhan, maka itu yang disebut setengah kata itu lebih aslam, lebih selamat. Allahu a'lam. Ini yang dibahaskan. Bab ni yang paling pentingnya, biar kita menzahirkan kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, tanzih Tuhan. Yang kita tengok Nabi bila dia ajar kepada sahabat, kepada ni, macam dia ni faham. Bila sebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar melainkan Allah, nampak faham. Dengan kalimah la ilaha illallah itulah mereka pegang sampai akhir nafas dia dalam apa jua keadaan sekalipun, sebab dia faham la ilaha illallah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok orang-orang bukan Islam, orang bukan Islam yang dia belajar, dia study, dia perhati, dia tengok, akhirnya dia masuk Islam. Tuan-tuan akan tengok perubahan dalam hidup dia ni jauh beza. Sebab dia masuk Islam dengan makrifah, dengan belajar, dengan kenal, dengan faham betul-betul, dia berubah. Dan kadang-kadang bila kita tengok cara dia tu jauh daripada kita, tertibnya, yakinnya, semangatnya hebat. Ini dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. InsyaAllah saya nak minta masa dalam 5 minit untuk kita bercakap berkenaan dengan kemerdekaan. Saya katakan, apabila kita dapat kemerdekaan, sebenarnya ini menjadi kehendak seluruh manusia sejagat. Sebab itu dalam dunia sekarang, semua negara mahu merdeka, dan dia tidak mahu mereka dijajah, dan mereka tak mahu mereka ini ditindas. Jadi bila sebut merdeka ini, hak itu mereka punya. Sebagai contoh, seorang ibu bapa jaga anak dia, dia jaga sungguh daripada umur sehari sampailah umur dia 25 tahun duk jaga. Dia tentu semua sekali, siapalah belajar, siapalah semua sekali. Akhir sekali anak dia dah tamat universiti, anak dia pun boleh kerja. Bila boleh kerja, ibu bapa ni kata, wahai anakku, abah rasa abah selesai dah tanggung kepada kamu, kamu berdikarilah, kamu bebas apa yang kamu nak. Itu pun bapa topak lagi.
Topak nak beli kereta, topak nak menikah, bayar muka dulu. Kadang-kadang lepas tu mas kahwin pula, belanja itu topak lagi tu, kadang-kadang sampai 50k juga lagi tu, semua sekali tu. Abah jemput orang zaman PKP, hak mari tak ramai, jadi melabur 50,000 dapat 10,000 je. Allah termenung pula abah. Contoh apa yang saya nak sebutnya ialah, bila anak tu diberi macam tu, anak tu boleh hakut tasarruf, hak, sebab dia merdeka. Dia boleh beli barang, dia boleh pakat dengan isteri dia, dia boleh begini, dia boleh melabur, dia boleh ni. Abah daripada jauhnya sekadar remote control je. Hang kena semayang, hang kerja-kerja juga, agama jangan lupa, buat apa-apa pun mesti masjid tu kurang-kurang seminggu sekali jenguk juga, pergi ke majlis ilmu. Nak tutup harta ni daripada pagi sampai petang sampai malam, sepanjang hayat tak selesai. Jadi dia beri peringatan, ni merdeka. Itu orang, maka negara tuan-tuan lagilah besar. Saya pernah sampai di London, cerita lama lah dulu, bukan kisah umur, sekali dua itu je. Naiklah nak nitah Sungai Thames, naiklah jambatan yang terbuka. Sekarang ni ada di Terengganu je. Tu kan pergi, tak ada lagi ke London, pergi ke Ladang. Ladang nama tempat di Terengganu kat tu kok. Situ naiklah jambatan. Dia kata boleh jadi jambatan ini sebahagian besarnya duit daripada biji timah rakyat Malaysia dulu. Orang kalau jajah tuan-tuan dapat 1,000, dia bagi kepada orang terpatang tu 200-300 je untuk beri makan, jangan berontak, untuk beri gaji tukang kerja, hasil masuk tu boleh ke dia semua. Hasil masuk, kalau kita tak merdeka, hasil masuk kita ni. Itu pentingnya merdeka. Begitu juga kalau kita tengok bukan sekadar hasil masuk, mereka boleh buat macam-macam undang-undang. Tapi apabila kita merdeka, kita sendiri gubal mengikut kehendak kita, mengikut kehendak rakyat, mengikut kehendak masyarakat yang hidup dalam tu, barulah hati itu tenang. Cerdik pandai kata, dua nikmat manusia tidak menghargai semasa ada, tetapi amat menyesali ketika tiada. Ada dua nikmat manusia tidak menghargai ketika ada, tapi amat menyesali ketika tiada. Nikmat yang pertama ialah nikmat sihat. Macam kalau kita temu seorang, kita kata, Pak De, syukurlah pada Allah kau sihat, awak sihat. Pak De kata, biasalah, sihat, orang lain pun sihat. Tetapi bila mana nikmat sihat tu tak ada, kita duduk di katil hospital sehari je, kita terasa dah. Doktor bagi tahu ke kita, awak ni sakit gini-gini, bagai halilintar singgah. Letih lalu. Tu satu nikmat, nikmat kesihatan. Dapat syukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Tuan-tuan tengok, orang sakit ni dia tak fikir benda lain dah, dia fikir nak sihat je. Satu. Nikmat yang kedua yang manusia tidak hargai ketika ada dan amat menyesali ketika tiada adalah nikmat keamanan. Keamanan ni penting tuan-tuan. Tuan-tuan malam-malam tuan-tuan nak lalu kok sini, tuan-tuan berani tak nak lalu? Tuan-tuan berani nak lalu jalan, naik kereta, naik motosikal. Tapi kadang-kadang kita tengok satu tempat tu yang tidak aman tu, kita rasa takut yang amat sangat.
Kita tak berani nak pergi saja setempat tu, Allah takutnya, ya Allah mesti kena punya. Kita tak berani tuan-tuan. Kenapa jadi macam ni? Sebabnya tidak aman. Ada tempat umpamanya mafia banyak, gangster banyak. Ada tempat kita tengok suasana nampak tegang, perbalahan, pertelingkahan kaum, pembunuhan yang melampau. Tempat tu kita tak boleh duduk. Bila tempat macam ni, ekonominya jatuh. Dengan tempat macam ni kita tengok orang tak berapa ni. Orang yang boleh duduk ni orang yang boleh dah terpaksa dia akan duduk macam tu. Aman. Dan kita tak rasa aman tu melainkan apabila kita tengok negeri-negeri dan kita pernah tengok keadaan. Masa itulah bila tak ada aman, susah tuan-tuan. Orang mencuri banyak, orang merompok banyak, orang kidnap orang banyak, orang apa nama ni lagi pembunuhan banyak. Tak kira dah masa tu. Hidup macam tu tak karuan. Ingat 15 tahun dulu, seorang profesor di USIM, saya ingat saya masih ada situ kot, lebih kurang. Dia orang Iraq. Masa tu baru 2-3 tahun jatuh Saddam Hussein. Saya kata macam mana kan Iraq? Iraq okey dah sekarang. Dia jawab apa? Ini pandangan orang cerdik. Dia kata 50 tahun lagi tak tentu Iraq akan baik. Dulu kalau pergi overseas orang Iraq ni, kepok dia besar, ekonomi kuat, dinar Iraq tinggi, negara baik. Tapi bila jatuh, ganak ekonomi, perbalahan kaum tinggi, permusuhan mazhab tinggi, negara sentiasa tidak stabil. Kesian. Saya dijemput hadir ke Iraq. Ingat 3 tahun lepas ke berapa, dah ingat lah saya. Dalam satu seminar, saya pun tak nak hadir. Saya wakil 2 orang sahabat. Sahabat ni pergi ke Iraq. Dia jabat mufti lah. Siapa saja di airport, kata dia, nak pergi kat hotel tu iring. Kita hok iring ni macam banduang lah, duduk depan duduk belakang tu daripada penjara Kajang nak pergi mahkamah, gitu ibarat iring. Duduk dalam hotel tu, kawal tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Lepas tu dah keluar balik je, boleh hidup ke tu. Siapa tahap tu? Ini cerita baru 2-3 tahun lepas. Suasana tuan-tuan, kita kena PKP sikit pun baru ni kan main. Tengok dalam netizen maki tu 3 guni sehari. Itu sikit, itu pun maslahat. Bayangkan ketidakamanan macam ni. Sebab itulah bila sebut merdeka, perkara yang utama kita dambakan keamanan. Kita kena pertahankan keamanan. Sebarang bentuk yang membawa kepada sentimen api kemarahan, natijahnya adalah meranapkan negara itu. Oleh kerana itu, kita hendaklah mengambil semangat merdeka ni bukan sekadar semangat, tetapi kita juga mempertahankan kemerdekaan ini, dan kita menjadi warga negara yang baik, dan kita cuba menyumbang setakat mana yang kita boleh sumbang, walaupun sekecil-kecil, sampailah kepada sebesar-besar. Ada orang tu kecil je sumbangan dia, tapi cukup berharga. Ada orang tu besar, maka juga berharga. Jadi
kullu antum fi saghratin min sugharil Islam fala yu'tayanna min kibali. Kamu berada di pos daripada posisi Islam, jangan musuh datang daripada pihak kamu. Kita boleh jaga kita seronok. Nak tahu negara tu baik tak baik, ramai orang pakat nak datang. Nak tahu negara tu tidak berapa stabil, ramai orang pakat nak keluar. Jadi alhamdulillah, saya mengambil kesempatan untuk sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan negara kita terus merdeka, rakyatnya bersatu padu, keharmonian kaumnya tinggi, kehidupannya tenang, dan kita semua mendapat rahmat daripada Tuhan, dan kita boleh meraih baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan mendapat keampunan daripada Tuhan, insya-Allah. Saat yang sama, marilah sama-sama kita doa kepada sahabat-sahabat kita, keluarganya yang sakit, yang uzur. Mudah-mudahan mereka diberi kesembuhan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alim ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.